Rak ke mana-mana destinasi. Rentas negeri telah dibenarkan. Elakkan penularan COVID-19. Lakukan ujian COVID-19 kendiri dan patuhi SOP. Lindung diri dan lindungilah seluruh keluarga Malaysia. Kanak-kanak berisiko tinggi dijangkiti. Elakkan tempat sesak dan tumpuan ramai. Patuhi SOP bersama melindungi keluarga Malaysia. Pesanan khas rentas negeri ini daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibawakan oleh Bernama Radio. Bajet 2022. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Selanjutnya, maklum balas lain yang diterima turut menyentuh soal cabaran yang perlu ditanggung oleh ibu tunggal dalam menyara anak-anaknya selain warga emas B40 yang kekurangan simpanan persaraan dan tiada sumber pendapatan tetap. Sebagai pembaharuan untuk tahun hadapan, kerajaan juga akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM500 lagi kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Selain itu, bantuan tambahan sebanyak RM300 lagi turut diberikan kepada isi rumah warga emas. Ini bermakna kepada ibu atau bapa tunggal dengan 3 anak atau lebih layak mendapat BKM maksimum sebanyak RM2,500. Secara keseluruhan, BKM akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion, iaitu peningkatan berbanding dengan 8.6 juta penerima dengan peruntukan RM7 bilion di bawah BPR. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Masih lagi bersama-sama dengan saya Sabri Rahman ketika ini untuk kita bawakan kepada anda program Kartini. Dan untuk hari ini kita nak bawakan satu topik yang cukup hangat, yang mana sangat merisaukan, berkaitan dengan buli. Masih ada solusi? Itu persoalannya yang kita akan dapatkan bersama dengan Encik Shahrum Hassan yang merupakan kaunselor berdaftar, yang mana Encik Shahrum pun sudah bersedia di talian Zoom sekarang ini. Assalamualaikum Encik Shahrum. Waalaikumsalam Tuan Sabirin. Apa khabar Tuan? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Shahrum kerana bersama dengan kami hari ini. Dan Encik Shahrum juga ya Tuan. Ya, dan Encik Shahrum, kita hari ini nak mengupas topik berkaitan dengan buli. Masih ada solusi. Dan kita lihat ya, kebelakangan ini kes buli ni menjadi satu perkara yang kita hari-hari baca di dada akhbar, di media sosial dan sebagainya. Dan kita nak tahu juga pandangan Encik Shahrum, adakah kes buli di negara kita ini boleh dikategorikan sebagai membimbangkan ataupun ia telah pun dinormalisasi? Okey, berkait mengenai soalan yang diberikan ya, yang mana adakah keadaan buli di negara kita pada hari ini dalam keadaan membimbangkan ataupun telah dinormalisasi. Ini pada pendapat saya lah ya Tuan Sabirin, bila kita bercakap kes buli ni, sebenarnya dia belumlah sampai ke tahap dinormalisasi lagi. Kerana bila bercakap isu buli itu sendiri, kita sebenarnya selalu hanya melihat buli ni dari aspek fizikal. Namun kalau kita lihat sebenarnya pada hari ini, buli dia bukan sekadar dari aspek fizikal sahaja, tapi juga boleh juga dari aspek verbal, boleh juga dari aspek emosi, boleh juga dari segi cyber. Itu yang menariknya ya. Sebab bila bercakap contohnya ya berkait dengan cyber ni, pastinya sebagai contoh komen-komen netizen itu sendiri, kadang-kadang kita tidak sedar mungkin apa yang kita komen itu juga adalah satu buli. Kerana apabila sesuatu komen, sebagai contoh lah kalau kita ambil dari aspek cyberbully ni, apabila satu komen kita berikan dan mungkin komen yang diberikan itu mungkin dari segi perkataannya tidak sesuai, ada unsur-unsur insult, menghina,
threaten ataupun mengugut, ancaman. Jadi sebenarnya dia akan efek emosi seseorang, dan bila akan efek emosi, pastinya orang yang terkena tu ataupun sesiapa yang terkena tempias dari kata-kata kita tu akan berhadapan pula dengan emosi yang tak tentu arah. Sebagai contohnya berdepan dengan depression, berdepan dengan anxiety. Jadi di situ sebenarnya bila bercakap bully ni, bully sekarang dia dah evolve lebih besar lagi, bukan sekadar fizikal sahaja. Jadi di situlah bagi saya kita perlu melihat perkara ini dengan lebih luas lagi, terutamanya dengan kemajuan teknologi pada hari ini. Kena pula mungkin dari contohnya fizikal, mungkinlah kita tak berapa dengar sangat dalam masa terdekat kerana mungkin faktor PKP dan sebagainya sebelum ni kan. Namun sebenarnya yang selain dari aspek fizikal tu juga wujud di persekitaran kita yang perlu kita sedar akan bahayanya kepada masyarakat pada hari ini. Ya Tuan Sabiri. Okey, baik, itu dia penjelasan yang cukup jelas ya mengenai skop jenayah buli ini. Kalau dahulu memang bila kita sebut saja buli memang menyentuh kepada fizikal, pukul, bertumbuk dan sebagainya. Tapi ketika ini kita tengok buli ini dah lebih meluas dari segi bentuk lisan di media sosial secara terang-terangan, dan itu yang sebenarnya merisaukan. Dan Encik Syarom ya, kita nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam psikologi seseorang itu, seorang pembuli itu. Kenapa dia bertindak untuk membuli individu lain? Okey, bila bercakap dari segi psikologi seorang pembuli ni, dia konsepnya agak simple sebenarnya ya Tuan Sabirin. Sebab bila kita bercakap tentang psikologi seorang pembuli, mereka ni sebenarnya berhadapan dengan isu keperluan ataupun kehendak mereka yang tidak dipenuhi. Kan? Jadi kalau kita lihat apa kehendak sebenarnya yang mereka perlukan, biasanya dari aspek disayangi, rasa diingini, ataupun rasa kepentingan, dan juga rasa connected, wujudnya hubungan pembuli itu dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Sebenarnya mereka perlukan perkara-perkara macam ini ya. Jadi di situlah yang akan membuatkan apabila mereka tidak dapat, sebagai contohnya kasih sayang. Jadi dekat situ mereka akan lepaskan apa yang mereka tak dapat ni kepada someone, kepada orang lain pula, sebagai cara untuk dia melepaskan rasa diri yang tak cukup tadi. Dan itu akhirnya apa yang mereka dapat ialah perhatian pada ibu bapa balik. Sebagai contoh lah, kalau kita ambil daripada konsep sekolah tu, mereka sebenarnya perlukan perhatian mak ayah, tetapi oleh sebab mungkin terlalu sibuk bekerja, tidak cukup luangkan masa, jadi di situ mereka tak dapat kasih sayang secukupnya, tak dapat perhatian. Jadi mereka buat sesuatu yang boleh menarik, cuma cara tarikan tu agak yang tidak baik lah, iaitu dengan bully kan. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat ya, tak kira lah, kalau kita tengok bully ni bukan sekadar di sekolah saja ya Tuan Sabirin. Betul. Dia juga berlaku di tempat kerja, tapi sedikit sebanyak ia berkait dengan bagaimana mereka ni ketika dibesarkan. Sebab perasaan ini wujud biasanya pada kanak-kanak lagi. Dan jangan kita terkejut ya kalau kita rasa yang bully ni contoh yang mungkin pada usia remaja, tapi sebenarnya kesan tu lebih awal lagi. Betul. Iaitu mungkin 3-4 tahun mereka dah rasa sendiri. Sebagai contohnya dirinya dibandingkan. Jadi katalah dia dibandingkan dengan adik-beradiknya sendiri. Jadi di situ kenapa mak dengan ayah lebih suka dekat adik, kenapa dekat kita dia tak berikan perhatian. Jadi dekat situ kena pula emosi anak ni, dia dalam proses matang tu ambil masa. Biasanya pada usia 7 baru dia boleh faham. Tapi bila pada usia 3-4 tahun ni dah dibandingkan, lepas tu dia rasa sesuatu yang tak cukup. Jadi di situ dia akan buat generalisasi dalam diri dia. Okey, kalau ayah tak sayang, mak tak sayang, semua orang tak sayang dia. Jadi bila dia dah buat generalisasi begitu, itulah yang akan membuatkan mereka lebih mudah untuk mencari sesuatu di luar konteks yang positif,
terutamanya dari aspek perhatian yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi di situ kasih sayanglah kunci kepada kenapa seorang melakukan bully itu sendiri. Sebab mereka tidak cukup dengan keperluan ataupun keinginan yang mereka ingini. Okey, baik, dengan kata mudahnya perhatian dan juga kasih sayang ya. Yang macam Encik Syarul kongsikan, yang mana mereka ini mungkin perlukan perhatian. Jadi apabila mereka buat gejala ataupun bully ni memuaskan hati mereka. Dan kalau kita lihat senario bully sendiri kan, Encik Syarul, kebanyakannya mereka yang dibuli ini selalu dikategorikan sebagai orang yang lemah. Ataupun dia tak defensif lah. Jadi kenapa mereka yang lemah ini menjadi pilihan si pembuli? Okey, itu yang menariknya ya Tuan Sabirin, bila bercakap kenapa pula yang dibuli ni dijadikan sasaran. Okey, dia sebenarnya begini ya. Bila si pembuli dia tak cukup dengan apa yang dia perlukan, dia nak seperti kasih sayang, rasa diingini, rasa kepentingan, dia tak dapat. Jadi sebenarnya personal space dia akan mengecil. Jadi mereka akan cari sesuatu untuk memenuhi kehendak mereka ni. Jadi mereka akan buat bully. Jadi semakin mereka bully seseorang, personal space akan lebih berkembang. Jadi mereka akan rasa macam, contohnya bila dibuli orang lain takut, so orang akan hormat dia. So dia dapat rasa hormat tu. Jadi personal space dia akan berkembang. Jadi untuk dia kembangkan personal space ni tu tadi, dia akan carilah pula siapa yang perlu dia korbankan semata-mata untuk besarkan personal space dia tu. Jadi biasanya dia tidak akan pilih orang yang sama pengaruh, sama kuat. Dia pasti akan cari someone yang mungkin lebih lemah. Jadi mungkin dari segi fizikalnya, mungkin dari segi appearance-nya, kan. Jadi bila dia nampak seseorang yang mungkin nampak lemah, itu yang akan memudahkan mereka membuli orang tersebut. Sebab apa yang dia dapat adalah dia dapat besarkan space dia. Tapi kesan dia pada orang yang dibuli. Jadi kesannya apa yang berlaku? Personal space dia mungkin dah kecil kan, ataupun mungkin besar sebelumnya. Tapi because ataupun kerana dia dibuli, jadi dia rasa semakin hilang confidence, self-esteem dia berkurangan. Jadi dia punya personal space makin mengecil. Jadi dia lebih suka mengasingkan diri. Jadi dekat situ dia akan mendedahkan dirinya dengan lebih mudah lagi lah untuk dibuli. Tapi di sini sebenarnya bagi pendapat saya lah ya, kalau kita nak gunakan dari aspek metafora, saya lebih suka menggunakan bully ni seperti bakteria. Kan? So bakteria ni macam mana? Bakteria ni kalau kita tidak tangani dengan baik, bakteria tu akan berkembang. Jadi tak nak kita kena hapuskan bakteria. Sebagai contoh lah, kita mengemas rumah, sekiranya pinggan tak dibasuh, sampah tak dibuang, bakteria akan lagi berkembang lah. Akan lagi berkembang. Jadi macam mana cara yang terbaik? Cara terbaik tak adalah kita nak hapuskan bakteria tu guna api ke ataupun sesuatu yang teruk, tetapi biasanya kita akan bersihkan. Kita akan buang masuk dalam beg plastik. Jadi dekat situ konsep bersihkan itu akan lebih menjurus kepada kasih sayang. Jadi untuk menghapuskan bakteria, kita kena lebihkan kasih sayang. Jadi insya-Allah bakteria akan berkurangan. Jadi sama lah juga macam bully tadi. Betul. Bully tu tadi pun akan berkurangan. Dan ini sedikit lah kan Encik Syarul, kalau saya dahulu bersekolah di asrama, jadi ada satu pengaruh seniority yang mana senior ni akan kita kata bergurau lah ataupun sedikit lah bully-bully adik-adik dia kan. Dan ada pada satu ketika bila kita yang junior ini rasa macam kita tak nak jadi macam senior yang lepas. Kita tak nak bully adik-adik yang lain. Jadi kita stop. Dan dekat situ sebenarnya saya lihat impaknya cukup berkesan, yang mana tak ada kes bully berlaku di sekolah. Dan di sekolah sendiri kan Encik Syarul, memang banyak sebenarnya program-program yang dianjurkan oleh pihak guru kaunselor dan sebagainya untuk kurangkan
sikap buli di sekolah. Tapi yang peliknya masih lagi berlaku kes buli di kalangan pelajar. Jadi apa sebenarnya kurang program-program sebegini? Okey, untuk menjawab soalan berkait dengan yang Tuan Sabirin katakan tadi, sebenarnya kalau kita lihat sebelum ni ada sebenarnya program-program dilaksanakan, program kesedaran yang mana berbentuk ceramah di sekolah-sekolah kan, bagaimana untuk mengurangkan buli itu sendiri. Namun sebenarnya dekat situlah yang kita kena check balik ya. Kita kena check balik dari segi impaknya. Sebab kadang-kala sekadar ceramah tapi tidak melihat impaknya itu adalah satu kerugian kan. Umpama macam touch and go sahaja. Jadi bila kita touch, ada sentuh sekejap, lepas tu habis macam tu. Sebab bagi saya kalau contoh macam program kesedaran ni, dia perlukan impaknya. Jadi impaknya bagaimana? Jadi kita kena lihat lagi pula, adakah ada program susulan. Sebab kadang-kadang kita kena lihat juga sebenarnya contoh motivasi seseorang itu, dia seumpama mandi. Kan? Kalau mandi ni contohnya pagi tadi dah mandi, lepas tu nanti mungkin petang nanti balik kerja, perlu lagi atau tidak untuk kita mandi? Perlu. Kalau orang kata perlulah. Bukankah pagi tadi dah mandi? Kan? Jadi macam tu jugalah motivasi. Dia perlukan juga susulan yang akan membuatkan orang merasai apakah mesej yang cuba disampaikan. Itu yang saya nampak yang pertama lah. Yang keduanya, ini mungkin sebab saya juga sebelum ni pernah lah juga ya bersama-sama dengan rakan-rakan motivator. Kadang-kadang kita tanya juga, adakah mereka lakukan perkara program kesedaran seumpama kata untuk menghindari buli ni? Ada kan, tapi kadang-kadang saya tanya balik, pernah dibuli ke zaman dulu? Tak pernah. Jadi kat situ pun adalah satu perkara juga yang perlu kita lihat. Sebab kadang-kala kalau contohnya program itu untuk memberi kesedaran, tapi kalau orang itu sendiri pun tak pernah rasai, jadi nak tak nak kat situ orang yang nak sampaikan tu perlu fahami dahulu. Betul. Apakah psikologi, apakah pengalaman, dengarkan dulu. Tak bermaksud dia tak pernah kena, jadi dia tak boleh bagi ceramah sebagai contohnya. Tak semestinya. Kadang-kadang dia perlu juga bersama mendekati, tanya luahan hati orang yang pernah kena. Jadi bila dapat rasa, di situ boleh juga difikirkan solusi yang terbaik. Jadi kadang-kadang kenapa tak sampai tu, sebab mesej tu daripada orang yang tak sendiri punya alam. Betul. Okey. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja bersama kami menerusi program Kartini hari ini, kita bawakan topik yang sangat menarik berkaitan dengan buli. Masih ada solusi, satu persoalan di situ, dan kita sedang berbincang dan juga mengupas topik ini bersama dengan Encik Shahrum Hassan yang merupakan kaunselor berdaftar. Okey, Encik Shahrum, kita nak lihat perspektif untuk mereka yang dibuli pula. Apabila mereka dalam situasi dibuli, apa sebenarnya tindakan yang perlu dilakukan? Adakah terus buat laporan ke, ataupun berjumpa share dengan rakan-rakan dahulu ke? Bagaimana? Okey, jadi kalau kita bercakap tentang aspek orang yang dibuli pula, kadang-kadang perkara ni kita kena lihat dari senario yang mana, dari sekolah ke ataupun tempat kerja. Tapi sebenarnya konsepnya lebih kurang sama ya, Tuan Sabirin. Contohnya kalau kata di sekolah, apa yang perlu kita lakukan khususnya kepada yang pernah dibuli ataupun sedang dibuli ketika ini, yang penting sekali ialah besarkan space balik. Kan? Sebab tadi seperti yang saya ceritakan tadi, kenapa mereka dibuli? Sebab personal space mereka mengecil, dan itu membuatkan si pembuli nampak sasarannya. Jadi kat situ yang paling penting, kita besarkan balik space kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tak perlu buli balik. Kan? Dia bukan seumpama macam filem sebelum ni kita tengok kan, filem Datuk Hafiz Shauki, mulanya buli, lepas tu buli balik. Tak semestinya macam tu. Kita tak perlu buli balik, sebab kita kena ingat orang yang membuli ni kurang kasih sayang. Jadi bila kurang kasih sayang tu, kita balaslah balik dengan memberikan sesuatu dengan cara yang lebih positif, sebagaimana yang saya cerita dari aspek bakteria sebentar tadi. Jadi kalau kata contohnya apa yang patut kita buat, yang pertama, bina keyakinan diri balik.
Yang ini saya suka nak memetik sebab saya suka nonton filem Tuan Sabirin. Okay. Jadi kalau contohnya dalam filem Sangkar, kalau mungkin Tuan Sabirin pernah menonton yang lakonan Zul Arifin, Remy Ishak sebelum ni dalam filem tersebut Zul Arifin ada sebut kalau tak bijak kena kuat. Kalau tak kuat kena bijak. Jadi dekat situ fahami diri, kenal kekuatan dalaman diri yang mana lebih penting kat situ. Jadi di situ apa yang perlu kita lakukan sebagai contoh, kita kena confront tapi dengan cara yang positif. Sebab orang yang dibuli ni, cara untuk menanganinya pun mudah aja. Sebab orang yang membuli ni, kenapa dia buat macam tu? Sebab dia ada dominance behavior. Dia nak dominan. Kan? Jadi bila dia dominan, bila kita pula tak lawan balik, maksud lawan yang cara yang betul, dia akan buat lagi seronok. Tapi cuba kita katalah pembuli tu kata, muka kau tak handsome. Tak apa, saya faham, memang muka saya tak handsome, awak lagi handsome. Kita balas balik macam tu. So bila macam tu, kita counter dengan cara yang lebih positif. Jadi bila dia tanya lagi, balas balik positif. Tanya lagi, dia cakap yang sesuatu yang menghina, balas balik yang positif balik. Jadi di situ sebenarnya, kalau kita mungkin siapa yang mendengar ketika ini cuba-cuba bermain permainan ini bersama orang yang terdekat, cuba lihat, biasanya dia hanya sekadar 3 kali cacian, 3 hinaan, lepas tu dia tak boleh nak caci lagi dah sebab dia rasa macam orang ni puji. Kan? Lagi dia ni puji dia balik. Jadi bila rasa dipuji, dia kena dengan apa yang dia nak tadi, kasih sayang, rasa dihormati, rasa berkepentingan. Jadi di situ dia akan stop. Itu kalau dari aspek secara general. Dan kalau situasi di sekolah, mungkin adik-adik boleh gunakan pendekatan yang lebih positif. Tapi bully yang saya katakan ini lebih kepada verbal lah. Tapi kalau dah melibatkan fizikal, sebaiknya laporkan kepada guru ataupun kaunselor. Sebab bila dia dah sentuh berkait dengan fizikal, yang ini lebih cenderung kepada jenayah lah sebab dah sentuh fizikal. Tapi kalau di pejabat, apa yang perlu dilakukan oleh orang dibuli? Sebab kadang-kadang yang buli ni pun bukan rakan sekerja, tapi mungkin pengurus kita. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin melalui situasi ni di pejabat, tuan-tuan dan puan-puan boleh, yang pertama, selalu orang kata report dengan HR. Tapi kita kena ingat, HR juga adalah pekerja. Jadi kadang-kadang bila dia dapat report, dia sampaikan balik mungkin pada pengurus yang membuli tu. So tak ke mana juga laporannya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh sesiapa yang berada di pejabat, buat suatu perkara yang ada signifikan, yang membuatkan pengaruh kita lebih besar. Sebagai contoh, mungkin kita bekerjasama dengan jabatan lain, departmen lain di tempat kerja kita tu, buat satu, tak perlu satu program yang besar, maksudnya ataupun program yang lama tapi besar, hanya sekadar contoh 1 jam, tapi mungkin kita bekerjasama mungkin dengan naib pengerusi kan, ataupun kita bekerjasama dengan someone yang lebih tinggi jawatan daripada pengurus kita. So dekat situ, apa yang berlaku, personal space kita akan besar sedikit, dan orang yang membuli kita tadi pun dia akan rasa macam nak bully pun tak boleh sebab dia rapat dengan someone ataupun seseorang yang lebih tinggi di pangkat daripada. Jadi itu yang boleh jugalah dilakukan di pejabat. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Syarum atas pencerahan itu tadi, dan juga Encik Syarum pun dah kongsikan apa sebenarnya tindakan yang boleh anda lakukan jika anda berada dalam situasi bully. Macam Encik Syarum kongsikan tadi, bully ni bukan sahaja secara fizikal, malah secara lisan juga boleh berlaku, di media sosial juga boleh berlaku. Jadi kita tak boleh pandang remeh jenayah bully, khususnya di negara kita. Dan saya nak petik sikit apa yang Encik Syarum kongsikan tadi, kalau tak kuat kena bijak, kalau tak bijak kena kuat. Terima kasih Encik Syarum sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bernama Radio atas jemputan. Okey, baik, itu tadi kita baru saja bersama dengan Encik Syarum Hassan, kaunselor berdaftar, dengan topik bully masih ada solusi, menerusi program Kartini terbitan Syuhada Armawan. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kecemasan, boleh saya bantu? Halo, ada kebakaran. Alamat rumah nombor 3.